أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 20, muka surat 20, baris yang ke-19 daripada atas. Baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jikalau difardukan, fardu takdir lah ni. Jikalau difardukan ni bukan diwajibkan, bukan ni. Difardukan maknanya fardu takdir. Bubuh kata, kalu-kalu lah ni, bukan sungguh. Ni jikalau difardukan makna fardu takdir. Bukan sungguh ni. Kalau gini gua ni. Jikalau, maka jikalau difardukan akan suatu yang maujud, suatu perkara yang ada. Baginya, bagi suatu yang maujud ni, daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia, seperti kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya lazimlah ta'alluq dua kudrah itu, bahawa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya, dengan kedua kudrah, sama ada beraturan atau berserta. Sama ada beraturan atau berserta. Barang yang melazimkan atasnya daripada menghasilkan yang sudah hasil pada beraturan. Ini ayat kitab lah. Ayat kitab lama. Bunyi macam payah, tapi maksud dia mudah je. Maka jikalau difardukan akan suatu yang maujud, baginya, bagi suatu yang maujud, daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin, barang mungkin ada ia yang mungkin, seperti kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, nescaya lazimlah ta'alluq dua kudrah itu. Lazim bahawa, atau pakai bagi lazim, bahawa ni oleh bahawa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya, kedua kudrah,
Sama ada beraturang atau berserta. Beraturang ni Allah Ta'ala buat dulu, kemudian suatu yang ada kudrah seperti kudrah Allah buat kemudian. Itu beraturang, susun. Atau berserta. Atau seretak sekali buat. Atau berserta atau seretak sekali buat. Hak berserta tu nanti di muka surat sebelah tu. Hak berserta di muka surat sebelah. Di muka surat 21 bicara berserta. Permulaan ni bicara kalau beraturan. Kalau susun. Sekarang bicara berkaitan dengan dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dalil bahawa tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Ini dalil dua pegangan kita. Satu pegangan kitanya, kita berpegang di akidah kita, Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Pegangan yang keduanya, kita berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Dalilnya apa? Jadi dalil wahdaniyah ni, dalilnya ada alam ini. Kerana jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wahdaniyah, nescaya tiada alam ini. Kerana apabila Tuhan berbilang, maka lemah. Bila Tuhan berbilang, maka lemah. Apabila lemah, tak ada lah sesuatu daripada alam ini. Yang mana lemah ni, tak ada alam ini kerana lemah, dalil kepada sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalil kepada sifat kudrah iradah ilmu hayah. Dalilnya ada alam ini. Kalau Allah tidak bersifat-sifat kudrah, berarti Allah bersifat-sifat lemah, maka tak ada suatu alam ini. Sekarang ni kita bicara dalil kepada sifat wahdaniyah. Bicara sekarang dalil sifat wahdaniyah. Pergi kepada kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya tidak akan didapati sesuatu dalam alam ini. Kerana apabila Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya Allah lemah. Macam dalil sifat kudrah pula. Sifat kudrah tak masuk lagi ni. Dalil sifat kudrah tak masuk lagi. Ini yang saya sebut berulang kali ni. Susunan sifat 20 penuh dengan barakah. Susunan sifat 20 penuh dengan barakah. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusun. Sebab sifat Allah ni qadimah belaka. Sifat Allah ni sedia kala belaka, tak ada nombor. Ni sifat yang pertama, kemudian timbul sifat yang kedua, kemudian timbul sifat yang ketiga. Yang pertama jelas jadi qadimah sedia kala. Yang kedua, ketiga dia barulah pulaknya. Tapi kalau tidak susung 1, 2, 3 sifat Allah ni, kita nak sebut macam mana kalau tidak susun? Mana kesusung-susun ni bukan bersusung sungguh. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kan ada nombor sifat Allah kan? Ini dalil kepada sifat wahdaniyah. Nombor 6, sifat yang ke-6. Kan ada nombor tu? Bubuh nombor tu kerana nak menyebut. Kalau tidak menyebut, kalau tidak susung, bukan 20 tak boleh nak sebut. 2 sifat pun tak boleh nak sebut.
Dua sifat. Kalau tak letak nombor satu, nombor dua. Boleh sebut? Tak nak sebut. Dua sifat pun kena sebut. Oh, ni yang pertama. Oh, ni yang kedua. Jadi susung tu bukan susung sungguh. Cuma susung dia panggil tertibu zikri. Susung untuk menyebut je. Apabila kena susun, ulama susun ni penuh dengan barakah. Walaupun pembicaraan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni asasnya adalah wahdaniyah. Mari daripada zahirnya kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pada zahir. La ilaha illallah. Itu dipanggil kalimatut tauhid. Jadi asas kita beriman dengan Allah. Asas kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ianya adalah permulaan agama adalah tauhid. Wahdaniyah. Itu asas dia. Tapi ulama letak wahdaniyah tengah dah. Nombor 6. Letak wujud kidam bakok dulu. Ada hikmah di belakang lah. Nak bicara sifat-sifat Allah yang lain, bicaralah Allah bersifat dengan sifat wujud dahulu. Tapi wujud kidam bakok ni mari daripada mana? Mari daripada wahdaniyah lah. Allah yang esa pasti ada. Allah yang esa pasti ada, tidak diadakan oleh yang lain. Sebab yang lain selain daripada Allah Ta'ala tak ada. Hanya Allah jua Tuhan. Kalau hanya Allah jua Tuhan, la ilaha illallah, tiba-tiba asalnya tak ada. Lepas tu nak ada macam mana? Nak ada macam mana? Sebab Allah jua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, boleh bincang dululah permulaannya sekejap. Tapi tak boleh nak pergi juga. Sekarang ni asasnya, la ilaha illallah. Segala-galanya, la ilaha illallah. Ada ni. Segala-galanya kita ni, atas kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ni, nak tekan bab tauhid ni. Bab wahdaniyah. Jadi bila Allah Tuhan yang esa, pasti ada, tidak diadakan. Pasti ada yang sedia kala keluar kidam bakok apa semua. Bila Allah tidak ada permulaan, tak ada lah kesudahan. Letak tu depan. Barulah tengahnya nombor 6. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Ini susunan. Sebagaimana berkaitnya antara wujud kidam bakok, berkait antara wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Sampai ke hayat. Berkait. Sifat Allah tak bersusung gitu. Tapi ada kaitan ulama susung ni. Sekarang ni, bicara dalil wahdaniyah. Seperti pergi pada dalil qudrah. Itulah berkaitnya antara wahdaniyah dengan qudrah. Tuhan yang esa pastilah maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa pastilah esa. Apa ada ni? Sama dengan wujud kidam bakok tu lah. Tuhan yang ada yang hakiki pasti kidam bakok. Kidam bakok tu lah pergi kepada ada Allah, ada yang hakiki. Ada banyak kaitan dia. Ini sifat 20, ni sifat 20. Bila Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, pastilah Allah maha kuasa bersifat dengan sifat kudrah. Allah yang bersifat sifat kudrah, pastilah Allah Tuhan yang esa. Apabila Tuhan tidak bersifat dengan sifat esa, pasti tidak bersifat dengan sifat kudrah. Ada gitu. Jadi dalil wahdaniyah ni, dalil kudrah jadinya pula ni. Dalil wahdaniyah jadi dalil kudrah.
Dalil kudrah iradah ilmu hayat. Ada alam ini. Jadi dalil wahdaniyah ada alam ini. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya Allah lemah. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, nescaya Allah lemah. Jadi wahdaniyah, kudrah, semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, iradah Allah kehendak pada azal, muwafaqah dengan ilmu Allah, sifat yang kesembilan, sifat ilmu. Lepas tu hok baca mengelepah tu lah pulaknya. Dia punya kenyataan dia. Kenyataan dia. Kenyataan daripada dalil Allah bersifat wujud ni. Dia pergi kepada seolah-olah dalil bagi sifat kudrah. Kenyataan dia yang kita baca minggu lepas. Kerana dia ambil daripada terdahulunya wajib umum ta'alluq kudrah Allah dengan sekian mungkin. Kalau dia ambil situ. Umum ta'alluq kudrah Allah. Sebab dahulu di muka 8, sambung di muka 9, pergi pada bicara bab kudrah iradah. Kudrah iradah ni bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Apa semua yang berlaku ni, semuanya datang daripada kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah itulah qada qadar. Pergi kepada kita panjang melupah, panjang lagi, ulang lagi, hak ni surat 9 tu. Umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah bertakluk dengan sekalian perkara mungkin. Sekalian perkara mungkin. Umum ta'alluq sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang saya ulang lepas pula, hak ada surat 9. Atau ambil molek hak dalam ni kitab Bidayatul Hidayah ni. Ambil molek dalam kitab Bidayatul Hidayah. Hak di Ustaz 9 dahulunya, termasuklah perkara mungkin yang masuk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kita yang ikhtiari ni. Gerak diam kita ni lah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita ni lah datang daripada ta'alluq kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita yang mana? Perbuatan kita yang ikhtiari. Satunya perbuatan kita. Yang keduanya yang ikhtiari. Yang kita pilih sendiri. Perbuatan kita gerak diam ni. Perbuatan kita gerak diam ni perbuatan yang ikhtiari. Perbuatan yang bangsa pilihan. Bukan ittirari. Ittirari ni contohnya orang demam. Dia akan ketok. Orang sejuk, dia akan ketok kenaling tau. Bergeraknya tubuh pada masa pada masa demam, pada masa sejuk ni, gerak tubuh tu adakah kita pilih? Tidak. Contoh mudahnya, bergerak orang OKU tu. Orang OKU tu Parkinson ke tak kira lah. Kan sentiasa bergerak. Kepala dia bergerak. Tangan dia bergerak. Makna kau kalau semayang dia kau Allah bergerak dengan anggota kasar. Bergerak tu bukan ikhtiari dia, bukan dia pilih. Dia panggil ittirar, dia panggil. Yang terjadi tanpa pilihan seseorang hamba. Ittirar dia panggil. Hak tu tak ada khilaf tu. Ahli sunnah
ke Qadariyah, ke Jabariyah ke, itu memang semata-mata perbuatan Allah. Tidak disandarkan kepada perbuatan hamba. Sebab itulah kata kalau orang OKU ni, dia semayang, dia bergerak banyak mana pun, bukan perbuatan dia. Maka tak batal semayang dia. Hak ikhtiari, bergerak dengan pilihan sendiri. 3 kali turut-turut dengan anggota yang besar, batal semayang di sisi mazhab Syafi'i kita. Hak ni bergerak berapa puluh ratus kali dia bergerak daripada mula semayang sampai ke sudah. Tapi perbuatan iktiraf dia panggil, yang bukan pilihan seseorang yang sembahyang, maka tak ada hukum. Semayang tak batal. Hak bicara sekarang ni hak perbuatan kita yang ikhtiari. Ikhtiari hanya pada zahir. Perbuatan kita pada zahir. Ikhtiari kita memilih pada zahir. Hakikinya masuk di bawah ta'alluq, qudrah, iradah, qada, qadar. Ini hak perbuatan yang ikhtiari inilah. Tak letak molek sini, tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang sesat ni, dia mengaku dialah ahli sunnah wal jamaah. Hak timbul Mu'tazilah tu, bukan mereka yang mengaku mereka Mu'tazilah, bukan. Sama gini lah bandingan. Orang diisytiharkan sebagai bawa ajaran sesat. Adakah yang bawa ajaran sesat ni, yang isytiharkan kamilah ajaran sesat? Tidak. Diisytiharkan sesat, nak lawan balik. Sebab apa? Dia sebenar. Yang isytihar dia sesat tu sesat. Bukan mereka yang isytihadi mereka sesat. Sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ulama-ulama ahli sunnah yang letakkan pegangan seumpama ni, ini pegangan Mu'tazilah. Pegangan yang tergelincir, yang terpesong dari pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata tak. Hak ahli sunnah tu lah Mu'tazilah. Mereka lah ahli sunnah. Sama macam sekarang. Yang terpesong tu, mereka ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, kau tu sesat belah kedah. Kemudian yakinnya, maknanya hak dia tu sebenar ni, nanti kita akan berhadapan di mahsyar. Tak payah cerita lah, memang nanti akan berhadapan di mahsyar. Nak cerita ni confirm dia ni sebenar. Walaupun jelas nyata terpesong, jelas nyata sesat. Ini kena hati-hati ni. Sebagaimana Mu'tazilah pada masa dahulu, mereka di kalangan orang cerdik pandai, yang boleh mempengaruhi khalifah-khalifah Islam pada masa itu. Mereka orang cerdik pandai. Sehingga kan saya pernah tengok dalam satu forum tu, dalam satu forum disebut terang-terang kegemilangan khalifah Islam terdahulu, khalifah Abbasiyah ke contohnya, kerana kecermerlangan puak-puak Mu'tazilah, dia kata. Orang sebut nama Mu'tazilah. Maka kita orang Islam sekarang nak kembali cemerlang, kena balik pada akidah Mu'tazilah. Tapi disebut Mu'tazilah betul-betul. Disebut Mu'tazilah betul-betul. Dia kata zaman kecermerlangan hak khalifah Islam terdahulu, yang mana duduk di bawah khalifah Islam ni luah pada masa itu, sampai ke Eropah pun. Mari daripada mana? Mari daripada kecerdikan, kepintaran ulama-ulama Mu'tazilah. Maka sekarang ni umat Islam terkebelakan. Nak kembali cemerlang, kena balik kepada akidah Mu'tazilah. Disebut Mu'tazilah betul-betul. Ini senang.
Ini senang. Hak timbulnya terpesong didakwa dialah ahli sunnah wal jamaah. Hak ahli sunnah jamaah yang sebenar sesak. Tak ada seorang pun betulnya. Akidah ahli sunnah. Tapi tak kata ahli sunnah lah bagi waktu terpesong ni. Menyebabkan orang jadi malah. Orang jadi malah. Nak buat kerja rajin, malah. Dah kau tak kau dadah. Nak berdoa banyak-banyak, malah. Dah kau tak kau dadah, dia kata. Jadi malah, dia kata. Sebab apa? Sebab pegangan siang kau tak kodan lah. Jadi mundur. Ini sudah timbul ni. Yang bawa seumpama ni. Kenapa mundurnya orang Islam? Kerana berpegang rezeki secupok takkan ada segantang. Maka mundurlah orang Islam. Kerana berpegang rezeki secupok takkan ada segantang. Jadi malah orang dia kata. Walaha hok malah-malah tu tak mengaji akidah pun. Memang perangai dia malah. Dia kata gitu. Macam tadi hok terang-terang tu. Nak kembali orang Islam ni cemerlang, kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Tapi orang ni betul, disebut Mu'tazilah. Senang. Hak ni, dia kata dia ahli sunnah. Hak ahli sunnah dia kata Mu'tazilah. Mana hak sebenarnya? Berpegang sekecepat dengan sekatang. Itu akidah yang salah, dia kata. Mudah je letak namanya. Jabariyah ke, Jahmiyah ke, mudah dia letak nama. Tapi sedar, kita akan berhadapan di mahsyar. Memanglah akan berhadapan di mahsyar. Nak ceritanya, dia je betul. Nak cerita gitu. Jabariyah, Jahmiyah. Rezeki secupok, tak ada segantang. Betul lah. Dan rezeki kita secupok ke segantang, kita mana tahu. Usaha sungguh-sungguh. Boleh secupok. Mana apa secupok ni? Tak banyak lah, faham tak ni? Kita bukan cupok nak payah video puasa ni. Kita bukan cerita gatang nak payah zakat fitrah ni. Bukan cerita cupok gatang. Cupok tu video puasa. Gatang tu zakat fitrah. Bukan nak bicara tu. Cupok ni rezeki sedikit. Segantang ni rezeki banyak. Tapi, mana kita tahu rezeki kita secupok? Bangun pagi, nampak dah. Takdir hari ni rezeki kita secupok je. Sama tidur semula lah. Bangun awal-awal pun secupok juga. Yang gitu lah. Tu mana kita tahu. Kena kerja sungguh-sungguh. Itu syariah. Jadi malah tu bukan dengan dia. Bukan kena akidah. Dia akan kerja sungguh-sungguh. Boleh secupok. Dia reda. Rezeki hari tu sikit. Boleh segantang. Dia sangat-sangat bersyukur. Ada ni. Ini baru orang yang cermelang. Usaha sungguh-sungguh. Kemudian reda. Kemudian sabar. Kemudian syukur. Tenang kehidupan. Ini baru cermelang. Macam orang jual tu lah. Kena hari, tak bergerak. Dah, buka meja je, hujan pun turun. Nak bergerak macam mana? Mana ni? Pada habis penuh dengan air hujan je. Mana apa? Bukan kata secupok. Secupok pun tak ada pada hari hok panas molek. Tak berapa lama, tutup meja dah. Habis dah. Selesai dah. Gitulah. Tapi masa bangun pagi tu tak tahu. Kalau tahu, akan hujan lebat, akan jadi punah barang dia, dia dah buat gapo dah malam tu tidur je lah. Tapi memanglah kita berpegang, apabila Tuhan tetapkan rezeki secupok, tangan di segantang. Kalau Tuhan tetapkan segantang, akan dapat segantang. Pegangan kita. Akan jadi mundur orang Islam. Pernah ni?
Di tempat kita dahulu pernah. Diambil satu keratang sok kabur lama. Berkaitan dengan punca mundurnya orang Islam. Kerana berpegang rezeki cupot tak ada segantang. Yang waktu keluar kenyataan lama ni, mufti. Bukan orang biasa-biasa. Mana salah pegangan tu. Jadi secupok ke segantang ke Allah telah qadakkan pada azal. Qadak Allah pada azal mustahil berubah sama sekali. Tapi itu gaib. Itu kata. Usaha sungguh-sungguh boleh sedikit. Redak lah. Rezeki hari tu banyak tu. Boleh banyaknya. Itu semua rezeki daripada Allah. Syukur. Jangan lupa. Jadi seolah-olahnya kok orang Islam jadi tak majulah. Dah nak kerja jadi malah. Nak berdoa jadi malah. Bukan kerana pegangan ni. Hak malah tu malah lah dianya. Hak malah tu malah lah. Tapi golongan yang terpesong ni, dialah ahli sunnah. Ahli sunnah tu lah. Hak sesak, Jabariyah ke, Jahmiyah ke, duk muluk dia. Hak ahli sunnah yang sebenar. Jadi hak perbuatan kita yang ikhtiar ini kena faham boleh. Hak ikhtiari itu sesat, hak ikhtiari. Perbuatan kita pada zahir sahaja, ikhtiari. Bangsa pilihan pada zahir saja, tapi perbuatan yang ikhtiari ini masuk di bawah mungkinun ta'alluq qudrah iradah Allah qada qadar. Sesat situ. Ustaz Ismail bagi atas sekali tu. Kemudian Ustaz Ismail bagi atas sekali tu, ke depan dianya dah masuk pula, masuk juga dalam perkara mungkinun yang datang, yang duduk di bawah umum ta'alluq qudrah Allah ni, barang yang baginya sebab. Hak barang baginya ada sebab yang adi. Sebab hak berlaku sama-sama tu. Seperti tununya yang diperoleh tatkala bersentuh api akan sesuatu yang bertununya. Hak ni ada sebab. Tununya, tunu ni apa? Hangus. Tununya, tunu tu hangus lah. Seperti, ini bersebab ni. Seperti tununya, hangusnya, terbakar. Yang diperoleh, yang berlaku terbakar ni, tatkala bersentuh api akan sesuatu yang bertununya, akan sesuatu yang hangus. Bersentuh api, contohnya akan kertas, maka hangus. Itu sebab yang beradab. Tapi hangus tu tetap ta'alluq qudrah iradah Allah. Qada qadar. Bukan perbuatan api. Memang di api yang menjadi asbab zahir ni, Allah letak kekuatan panas. Tapi kekuatan panas di api itu makhluk Allah. Makhluk Allah lemah. Yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umum ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa letak kekuatan panas pada api. Tapi saat hangus tetap perbuatan Allah. Bukan panas di api yang makhluk yang bekas. Itu jelas sangat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana kalau sejelas-jelas tu tiba-tiba berpegang kekuatan panah di api yang Tuhan jadikan tu. Sebab yang beradah yang Tuhan jadikan di api itulah yang menghanguskan. Bukan lagi perbuatan Allah. Itu sesak atas darat gitu. Tapi orang sesak ginilah yang mengaku ahli sunnah. Hak mudah-mudah je ni. Hak mudah-mudah je. Hak rukun iman yang ke-6. Mudah je. Tapi nak faham rukun iman yang ke-6, ni lah. Yang ada sifat 20 ni lah.
Tapi sekarang ada juga orang konon-kononnya nak terima akidah sifat 20, dibawa cara sesak dia. Ada juga seumpama tu. Jadi hak umum takluk, semuanya takluk kudrat Allah. Hak perbuatan kita ikhtiari, hak berlaku asbab yang adi tu. Hak sebab, hak beradah tu. Itu pun yang berlaku tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bicara kudrah. Itulah juga bicara wahdaniyah. Kita bicara wahdaniyah sekarang. Umum takluk kudrah Allah. Itu hak berkait dengan wahdaniyah dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu utama sekalinya hak perbuatan kita yang ikhtiari tu. Itu kena ambil faham molek. Tapi kalau berpegang kekuatan panas di api yang bekas, hak tu berat sangat tu. Hak tu berat sangat. Jelas sangat sesat. Kalau tidak kau, orang tidak akan berobat lah. Sebab obat tak bekas. Ulok dah. Jadi pening belaka lah. Orang berobat, itu perintah syariat. Kalau gitu, bukan tak berobat, tak makan nasi ya. Lapar, tu jangan makan nasi ya. Lapar ni, dah lapar. Makan nasi kenyang, dah. Bukan nasi mengenyangkan. Dah orang tak makan eh. Orang makan lah. Ni siapa ke, kalau berpegang, contohnya obat air bekas, sembuh perbuatan Allah, orang takkan berobat. Siapa tak berobat? Tu ada tu. Berobat kedok. Tuhan buat sehat. Tuhan buat sakit. Tuhan buat sehat lah. Tu betul lah orang yang salah. Jangan ambil ujung orang yang salah tu. Memang ada semua orang yang salah. Yang ada unsur jabariyah. Dah, sakit-sakit ni berobat mana? Sakit ni Allah buat. Lepas tu, kita minta Allah lah yang hilangkan sakit. Kalau berobat pun tak boleh bekas. Ada orang karut gitu. Tapi itu bukan hujah dia. Itu orang yang salah. Macam ginilah. Anak dalam kandungan ibu tu Allah yang buat. Allah jadikan. Lepas tu keluar, Allah yang buat keluar. Tu pergi hospital lah. Ada karut gitu. Sekarang ni, anak dalam kandungan tu, Allah buat kan? Allah buat masuk kan? Dia dalam perut 9 bulan kan? Allah buat keluar lah. Tak nak 3 hospital. Akhirnya, sampai ke isteri, apa-apa, nazak menang di rumah. Barulah hantar hospital. Cemah dah. Hak cakap sedap ni, hak tak beranak tu lah. Hak nazak ni, hak mengandung 9 bulan tu lah. Hak cakap sedap tu, perut pucik juga, tapi tak ada anak dalam. Hak menanggung ni. Hak nazak nak mati ni. Isteri ya. Di hospital lah. Allah buat masuk, Allah buat keluar. Ada seumpama ni. Di hospital. Doktor makhluk air bekas sedap cakap. Ni memang ada hak karut gini. Orang ceramah agama ni, hak karut ni bukan orang biasa. Betul, ada hak karut gini. Bila kena seumpama tu, kemudian, macam mana ni? Kena pergi hospital kedok kalau isteri nak bersalin. Nak beranak, pergi hospital lah. Pergi hospital. Hospital banyak alat. Hospital banyak alat pula dah. Ni orang gini ni, tawih lalu dah tak putih. Memang ada orang yang berpahaman seumpama ni, tapi itu bukan hujah. Orang yang duk berobat tu, hak berakidah lah, hak semua perbuatan Allah. Hak tak berakidah orang kafir contohnya, dia berubat juga. Kita orang Islam yang berakidah ni, kita berubat juga. Bukan tak berubat. Dah kerana asbab tak boleh bekas, tak berubat. Itu dia yang tak berubat. Orang yang berpegang
asbab tak berkah, maka obat hari-hari. Orang yang berpegang asbab tak berkah, kalau ada penyakit darah tinggi, maka obat hari-hari. Kalau ada penyakit kecil manis, makan obat hari-hari. Dia berpegang ke asbab tak berkah. Memang dia berpegang asbab tak berkah. Tapi hari-hari makan obat darah tinggi, hari-hari makan obat kecil manis, itu ikhtiar syariat. Tak ada. Kerana berpegang asbab tak berkah jadi tak berubat, bukan. Tapi kalau ada sungguh gitu, tu dia disalah dia. Hak tu bab asbab tu mudah. Hak bab perbuatan kita yang ikhtiari. Gerak diam kita hanya pada zahir. Hakikinya iktirar semuanya terikat di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita kasab. Ikhtiari, ikhtiarun dan kasab. Ikhtiar dan kasab adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kena letak molek. Sekarang ni ada bagai-bagai. Ada yang pakai zahir semata-mata. Hak batin hakiki, hak hang tak ada. Hak zahir lah. Itu usaha hamba lah semata-mata. Ada orang pulaknya, dia menafikan hak zahir pulak. Tak ada. Mu Tuhan. Itu Jabariyah. Betul lah. Ada yang seumpama tu. Hak zahir dia tak ambil langsung. Kita ahli sunnah, zahir kita berpegang. Batin hakiki kita berpegang. Kita berpegang pada zahir. Hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Dan kita berpegang pada batin hakiki, diri pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berhasilnya apa yang diusahakan tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak zahir kita pegang, hak batin kita pegang. Atau dipanggil hak zahir syariat, hak batin tu hakikat. Memang syariat hakikat tak bercerai. Hak syariat kita berusaha. Hak syariat kita bersembahyang. Ni. Syariat lah ni. Kita belajar, kita semayang fardu subuh, kita belajar. Semayang fardu subuh, kita belajar. Ini syariat. Itu usaha kita. Perbuatan kita tu, mari semayang. Perbuatan kita belajar tu. Hak tu hak zahir syariat. Tapi kita berpegang pada hakikinya, kita mari semayang subuh, kita belajar, itulah qada qadar. Kalau pakai zahir saja kok, mari semayang ni hak hamba, belajar hak hamba, apa yang berlaku semuanya hak hamba. Tu. Itu pakai zahir saja jadi qadariyah. Hak pakai batin saja pula, akhirnya tak belajar, tak semayang. Sebab apa? Tuhan belaka. Ada gak pesen tu? Tapi kita bicara ni, bicara hak zahir hak batin. Tapi kita duduk makam syariat, bukan makam hakikat. Ada pula hak kono-kono di makam hakikat. Tak ada hak Tuhan belaka. Dia buat laku makam hakikat. Itu boleh terundur pada akidah Jabariyah. Kita cerita dari segi zahir, batin. Hak syariat, hakikat kita cerita. Tapi bukan duduk makam hakikat. Kita duduk makam syariat. Makam syariat kitanya, kita buat perintah Tuhan. Kita yang sembahyang, kita yang belajar. Kita buat serta kita ingat di hati hak kita lah. Hakikatnya qada-qadar tak mari di hati kita. Sebab kita duduk makam syariat. Orang sampai makam hakikat, semayang, dia semayang, belajar, dia belajar. Tapi di Basra tidak ada perbuatan semayang dia tu. Tidak ada perbuatan belajar. Semuanya perbuatan Allah. Duduk makam hakikat. Tapi syariat kemana? Tapi di hati dia tak ada tu perbuatan semayang tu. Di hati mereka tak ada perbuatan belajar.
Sebab apa? Mereka duduk makam hakikat. Kita duduk makam syariat, kena jaga molek, jangan duduk lakung pula. Demo makam syariat. Kami makam hakikat. Makam hakikat tu makam wali. Ini kata mengaku wali dalam FB ni. Tu kena jaga pula situ. Dia terpesona ada bagai-bagai sekarang. Ada bagai-bagai. Kena kemah molek. Hak zahir macam mana, hak batin hakiki macam mana. Kita duduk makam syariat, wajib berpegang di akidah kita. Hamba yang memilih, hamba yang buat. Wajib berpegang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipanggil maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai maqam hakikat, maqam la haula wa la quwata illa billah. Tak ada. Tak ada daya upaya, tak ada. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai maqam lah dengan duk lakon. Ini hak golongan yang pergi pada tasawuf haqiqah, yang syariatnya tak lepas. Belajar tasawuf haqiqah dengan guru yang tidak mursyid, guru yang membaca sendiri, sesak nanti. Akan boleh terundur pada akidah Jabariyah. Itu kata hak fitnah akhir zaman ni. Kena letak molek. Ahli sunnahnya macam mana, hak terpesongnya macam, biar faham molek. Kita bicara zahir batin ni, kita ahli sunnah wal jamaah. Kita duduk makam syariat, bukan makam hakikat. Hak pakar zahir saja, tolak hak batin. Hak pakar batin saja, tolak hak zahir. Kita ahli sunnah dah. Kita wajib berpegang pada zahir, hamba yang memilih, hamba yang gerak diam berusaha. Tapi pada batin hakikinya, kesemuanya duduk di bawah ta'alluq umum, ta'alluq qudrah. Kesemuanya perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Ini nak hurah panjang lagi ni. Cuma ayat kitab tu kena fokus sikit lah. Maka jikalau difardukan akan suatu yang maujud, suatu yang ada. Ada suatu yang maujud, suatu yang ada. Baginya suatu yang maujud. Baginya daripada kudrah atas menjadikan satu mungkin. Barang mungkin ada ia seperti kudrah Allah Ta'ala. Nescaya lazimlah ta'alluq dua kudrah itu. Kudrah Allah Ta'ala dan kudrah bagi suatu tu. Lazim bahawa, yakni oleh bahawa tiada dapat oleh sesuatu dengan keduanya, kedua kudrah sama ada beraturan ataupun berserta. Dia gini, kalaulah pada sesuatu yang maujud, mana? Hamba lah. Hamba ni ada kudrah yang menjadikan sesuatu serupa dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala juga. Maksud dia gitu. Ni mana ni? Qadariyah lah ni. Di hamba ni Tuhan letak kudrah. Kudrah hamba ni seperti sifat kudrah Allah, mengadakan bekas. Ini qadariyah. Sekarang ni fardu takdir. Tapi ini pegangan qadariyah, fardu takdir. Sesuatu yang maujud ni hamba. Ada kudrah yang menjadikan suatu mungkin. Menjadi ni seperti kudrah Allah Ta'ala lah. Kudrah Allah Ta'ala menjadikan kudrah hamba pun memberi bekas juga, menjadikan juga. Situ. Sebab qadariyahnya Allah jadikan sifat kudrah di hamba. Kemudian sifat kudrah hamba lah yang memberi bekas. Ni qadariyah. Ni kalau fardu takdir macam qadariyah ni. Kudrah hamba memberi bekas sebagaimana kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nescaya lazimlah ta'alluq dua kudrah itu.
Kudrah Allah pun mengadakan. Kudrah suatu tu pun mengadakan. Lazim bahawa ni oleh bahawa tiada diperoleh sesuatu dengan keduanya. Takkan jadi. Takkan jadi. Ada ni. Kudrah Allah mengadakan. Kudrah hamba mengadakan. Kalau dua-dua ni mengadakan, tak jadi sesuatu pun. Tak jadi sesuatu. Ni bersekutu ni. Sebab tu dia, kalau bersekutu je, kudrah Allah berkuasa mengadakan. Kudrah yang baharu, kudrah hamba berkuasa mengadakan. Akhirnya kalau betul-betul dua tu gitu, tak ada jadi pun apa-apa. Yang jadi sepanjang masa ni perbuatan ni kerana satu kudrah sahaja yang mengadakan. Kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah mengadakan. Kudrah sesuatu contohnya hamba mengadakan. Kalau gitu sungguh tak jadi benda pun. Seumpama dalam ayat tu lah. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada langit dan bumi, Tuhan selain Allah, nescaya binasa. Tak jadi langit bumi. Tak jadi daripada awal, bukan itu binasa dah. Kalau ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi kalau di sesuatu ada kudrah yang menjadikan juga seperti kudrah Allah, jadi seolah-olahnya sesuatu itu Tuhan juga. Allah ada sifat kudrah. Yang mengada, yang meniadakan. Hamba ada sifat kudrah. Yang mengada, yang meniadakan. Oh, jadi hamba ni dah jadi hamba dah lah. Jadi Tuhan jugalah. Gitu. Kalau fardu takdir seumpama tu, tiada, bahawa tiada diperolehkan suatu dengan keduanya, takkan boleh sesuatu. Takkan jadi. Takkan jadi sesuatu. Sama ada tak diperoleh sesuatu ni daripada alam, sama ada beraturan. Beraturan ni Tuhan buat dulu, kemudian hamba buat kemudian. Hamba buat dulu, kemudian Tuhan buat kemudian. Itu beraturan, itu susun. Atau beserta. Atau beserta. Atau beserta. Mana apa ni? Saat yang sama, Allah yang bersifat kudrah mengadakan, saat yang sama hamba yang ada sifat kudrah mengadakan. Beserta kan dia akan cerita di Mazmur 21. Ni saya sebut mengelepah ni. Pilihan dan perbuatan hamba bersekali beserta dengan perbuatan Allah. Apa makna beserta? Bersekali dengan perbuatan Allah. Ni kena faham boleh ayat tu. Ni ayat ni ada orang biasa duduk tulis dalam FB. Ikhtiar usaha kita bersekali dengan perbuatan Allah. Ni panggil berserta. Apa dia bersekali? Hamba memilih sendiri. Lepas tu, memilih tu Allah buat serta dengan hamba memilih sendiri. Hamba gerak diam usaha sendiri. Serta gerak diam tu hamba buat sendiri. Serta Allah buat juga situ. Ni kena cermat dah ke ni? Mana memilih itu mutlak hamba, zahir batin. Gerak diam berusaha tu mutlak hamba. Tapi beserta, bersekali dengan perbuatan Allah. Ni, bagi beserta ni. Hak beraturan, susun. Allah buat dulu, hamba buat kemudian. Hamba buat dulu, Allah buat kemudian. Kalau gitu, tak ada sesuatu pun yang berlaku ni. Sebab apa? Sebab ada dua kudrah gitu. Akhirnya dua-dua tu pun lemah mereka. Sebab ada dua kudrah yang sama. Fungsi dia mengadakan. Hak mana hak kata kalau beraturan ni, susung ni. Barang yang setengah guru dia wa'ilah di situ, barang yang yakni kerana barang yang dijadikan illah.
Barang yang, yakni kerana barang yang. Melazimkan. Barang yang, yakni kerana barang yang. Jadi kerana jadi ilah lah pada kata lazimlah ta'alluq kudrah. Lazimlah ta'alluq kudrah. Ta'alluq dua kudrah tu. Mana barang yang, yakni kerana barang yang. Lazim ta'alluq dua kudrah ni tiada diperoleh sesuatu. Kalau dua-dua kudrah ni mengadakan, kudrah Allah mengadakan, kudrah sesuatu yang baru mengadakan, tidak akan diperoleh sesuatu. Dengan kedua-kedua kudrah tu. Sama ada beraturan atau berserta. Kenapa lazim tak perlu kudrah tiada boleh sesuatu ni? Barang ni kerana barang yang atasnya, atas barang tu. Mana? Daripada, bayang daripada barang yang. Daripada menghasilkan yang sudah hasil pada beraturan. Kerana daripada menghasilkan yang sudah hasil pada yang beraturan. Kerana bekas yang satu. Dua yang bekas akan dia. Kerana bekas yang satu, dua yang bekas akan dia. Kerana masalah ini difardukan pada suatu yang tiada menerima bahagi seperti jauhar pirik. Dia gini. Dia kalaulah kudrah Allah menjadikan. Kudrah suatu yang maujud ni. Hamba lah kita kata. Menjadikan. Jadi dua-dua kudrah ni. Kalau kata bertakluk dua-dua ni. Tak akan diperoleh. Tak jadi kerja. Tak akan diperoleh sesuatu dalam alam. Dah duduk berlaku sepanjang masa ni. Itu menunjukkan bahawa hanya kudrah Allah jugalah yang mengada, yang meniadakan. Kudrah pada hamba ni Tuhan letak saja. Tak bekas sama sekali. Fardu takdir. Kudrah suatu yang maujud ni. Hamba ni. Mengadakan juga. Mengadakan. Mengadakan macam mana? Kalau secara bersusun. Kudrah Allah buat dulu. Kudrah suatu ni hamba buat kemudian. Kudrah hamba buat dahulu. Kudrah suatu buat kemudian. Kalau beraturan susun. Kalau berserta dia akan cerita di hadapan. Kalau beraturan gitu melazimkan atasnya daripada menghasilkan sudah hasil pada beraturan. Mana sekarang ni kudrah Allah mengadakan. Siap dah. Kudrah yang baru mengadakan pula ada dah. Ataupun kudrah yang baru mengadakan. Kudrah Allah mengadakan kemudian. Mana apa ni? Menghasilkan barang yang sudah siap. Atau sia-sia belaka perbuatan gitu. Sia-sia belaka perbuatan gitu. Kalau berserta, habis itu dia akan jadi di hadapan. Kalau berserta pula, dua-dua kudrah lemah belaka. Nak berserta buat. Nak seketok buat. Pakat buat. Ini secara beraturan ni. Mana susun. Allah buat, Allah mengadakan, kemudian kudrah pada suatu yang mawujud, kudrah hamba tu, mengadakan kemudian. Kenapa pula tak buat sekali ni? Kerana masalah ini. Kerana masalah ini, masalah kata, kena buat secara bersusun. Difardukan pada suatu yang tiada menerima bahagi seperti jauhar pirik. Benda yang halus sangat. Takkan nak buat dua-dua. Kudrah Allah buat dululah. Lepas tu kudrah yang baru buat kemudian. Kudrah yang baru buat dulu. Kudrah Allah buat kemudian. Bersusun gitu. Tak jadi kalau buat gitu. Buat seketok. Nak buat seketok macam mana? Benda tu halus sangat. Benda tu halus sangat. Nak buat seketok macam mana? Kalau berserta, bersekali dia akan cerita pula di hadapan. Mustahil juga. Fardu takdir kalau berserta.
Dengan bahawa hanya yang mengadakan adalah sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keesaan Allah pada sifat ni. Kudrah Allah jua yang mengadakan. Tidak ada kudrah yang lain yang seperti kudrah Allah. Mana kudrah di hamba itulah. Sebagaimana Mu'tazilah Qadariyah. Berpegang kudrah hamba mengadakan juga. Tapi Mu'tazilah Qadariyah ni di pasal lain dia bawa pula. Perbuatan kudrah Allah apa dia? Mengadakan kudrah pada hamba. Siap perbuatan Allah. Allah tak campur dah. Kemudian kudrah hamba lah yang pula mengadakan. Kalau bicara macam Mu'tazilah Qadariyah tu, bawa pada lemah Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan buat kerja separuh jalan. Kok depannya kudrah hamba yang mengadakan pula. Kalau nak pergi situ. Ini semua dipanggil apa ni? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan, ini bicara kudrah pada sesuatu. Sama juga. Allah letak panah di api. Asbab. Panah itulah pula yang bekas. Allah letak tajam di pisau. Asbab. Kuah dipanggil. Asbab kuah itulah yang memutuskan. Ini pun sama ni. Maknanya Allah Ta'ala lemah. Sebab perbuatan Allah setakat letak panah di api, tajam di pisau. Lepas tu hangus. Putus. Bukan Allah buat. Lemah gitu. Tak ada sesuatu dalam alam ni. Tak. Alam ni ada dengan pandangan mata kasar kita ni. Itu menunjukkan dalil Allah Maha Kuasa. Bila Allah Maha Kuasa, Allah yang esa, Allah jua yang mengadakan segala-galanya. Berpegang umpama Qadariyah tu. Berpegang umpama puak tabi'ah ni. Puak tabi'iyyin ni. Allah letak dah panah di api, tajam di pisau. Hangus bukan perbuatan Allah. Perbuatan panah di api. Putus bukan perbuatan Allah. Perbuatan tajam di pisau. Ini golongan yang sesat terang-terang. Mensyirikkan Allah dan juga berpegang Allah lemah. Mereka seumpama ni tolak Allah sebagai ilah sembahyang sebenar yang bersifat dengan istilah etika. Dan golongan seumpama ni menolak sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah mereka tolak. Mereka tolak dua-dua ni kalau golongan seumpama ni. Tolak tauhid uluhiyah, tolak tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Allah sembahyang sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tapi golongan yang berpegang kudrah hamba yang bekas, kuah panah di api menghanguskan, tajam di pisau memutuskan. Golongan seumpama ni mereka berpegang, mana mereka menafikan tauhid keesaan Allah dan mereka berpegang Allah lemah. Golongan yang seumpama ni. Mereka tolak tauhid uluhiyah, mereka tolak tauhid rububiyah. Tapi golongan seumpama ni kadang-kadang duk jajalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi mereka tak berpegang pun dengan tauhid uluhiyah. Dengan tauhid rububiyah mereka tak berpegang pun. Nak berpegang tauhid uluhiyah, rububiyah kena ngaji molek kaedah sifat 20. Bila tak kemah tauhid sifat 20 mengaku uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi mereka menafikan uluhiyah. Sifat istighna iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menafikan tauhid rububiyah. Sebab asal dari tauhid rububiyah adalah keesaan Allah pada perbuatan. Tiba-tiba dah menghanguskan, memutuskan bukan perbuatan Allah, perbuatan kuat, kekuatan asbab yang terletak di api, di pisau. Ini tolak dua ni. Tolak tauhid uluhiyah, tolak tauhid rububiyah. Tak ada di akidah mereka alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin, tauhid rububiyah. Mereka tolak.
Tapi golongan sesat seumpama ni, mereka lah ahli sunnah. Orang lain ni, semuanya salah belaka. Akidah sesat belaka. Jabariyah lah, Jahmiyah lah. Tapi buat beraninya, kita semua akan berhadapan di mahsyar. Dah cerita dah tunya. Tapi di sini kalau fardu takdir kudrah hamba contohnya yang mengadakan, maka tidak akan diperoleh sesuatu. Jadi hak berlaku ni, kita gerak diam comel berlaku gerak diam ni, itu dalil keesaan Allah pada perbuatan. Hanya Allah yang sebab kudrah sajalah yang menggerak diamkan tubuh kita, bukan kudrah yang ada di kita yang beri bekal. Kalau sama-sama mengadakan, maka tidak akan diperoleh sesuatu. Sama ada secara beraturan ataupun secara berserta. Kata Syekh Ibnu Abi Syarif, dan makna jauhar piri itu suatu yang tiada menerima dapat dibahagi dengan suatu jalan jua pun. Oh, nak berhenti sini. Nak cerita apa dia jauhar piri itu sekejap. Lepas tu turun di bawah tu, barulah sambung balik. Bagian ke-7 daripada bawah. Kerana bahawa kudrah tiap-tiap satu dia kedua. Tuhan itu ta'aluknya. Dia panjang situ dibicara pula bawah tu. Sambungan tadilah. Fardu takdir, kudrah, sesuatu yang mawujud ada sifat kudrah. Lepas tu sesuatu yang mawujud ni kita letak hamba lah. Ada kudrah yang mengadakan juga, yang menjadikan juga. Seperti kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fardu takdir seumpama tu mustahil. Kalau fardu takdir seumpama tu tidak akan diperoleh suatu. Hak berlaku molek-molek sekarang ni, itu menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat-sifat kudrah jualah yang mengadakan segala-gala. Hamba memilih perbuatan Allah. Hamba gerak dia usaha, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan hamba hanya pada zahir, perbuatan hamba hanya pada zahir. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak wajib berpegang, tapi hanya pada zahir, pada batin hakiki, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.